Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa sahbihi wa khalil. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk hamba-Nya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli sa'adat, golongan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan azali lagi sebagai hamba-hamba yang bahagia. Atau mana di sini iaitu orang iman Islam dengan hidayah iman, dengan hidayah dalam kehidupan Islam dan iman itu berdasarkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk di sini tidak lain melainkan pada nur yang cahaya dari Rasulullah alaihi wasallam. Kerana apabila berkenan memberikan kepada kita hidayah al-isyad, bimbingan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbimbing Rasul kasihnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sebab Subhanahu wa Ta'ala doakan dalam diri dijaga ataupun seumpama dengannya kebodohan, kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi kita dulu. Itulah Rasulullah SAW yukhrijuhum min adh-dhulumati. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka terpilih itu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan pada dalam Rasulullah SAW seperti mana juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang pada kamu akan cahaya dan juga kitab yang nyata. Cahaya itu kata ulama tafsir adalah Nabi Muhammad SAW. Kitabun mubin Al-Quran. Qad ja'akum min Allahi kitabun mubin. Dan apabila Allah memberi hidayah kepada kita, Dia membawa kita kepada Nabi dan kitab tadi, Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbing yang untuk kepada nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuri Rasul man yashfa. Jadi itu yang dimaksudkan, kita berharap bahawa semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala azali lagi dalam tetapkan kita golongan-golongan tersebut. Itulah golongan yang Allah Ta'ala beri dengan Rasulullah dan Allah Ta'ala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu yang benar tidak pasti di Al-Quran. Kerana tidak di akhlaknya, bawaannya, tidaknya, sunnahnya, syariatnya, tasawufnya, syariatnya, tarik pakingkan Subhanahu Subhanahu. Sebagaimana ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita surah berarti hari itu Rasul umur kita, umur Quran. Dan ketika itu surah Al-Fatihah itu sendiri adalah pintu kepada al-ulum, ilmu berkaitan dengan usuluddin,
إلى الفقه المنفقة الوقوف yang ditunjukkan bahawa ini imam-imam kita, ulama-ulama kita, bukan sekadar kita dengar ulama hadis, ulama tafsir, ulama mujtahid, tapi mereka juga adalah sufi dan tasawuf. Siapa yang berkata? Ibn Mas'udi. Gurunya siapa? Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Imam Ibn Hajar al-Asqalani juga sufi. Ibn Hajar al-Haythami sufi. Abu Nu'aym al-Asqalani sufi. Sa'd al-Basri sufi. Al-Baghdadi dia tidak boleh seperti mana Fatimah Haifah ini adalah juga Ibn. Tidak ada pun di antara umat Rasulullah SAW yang berani untuk menolak Imam Junaid al-Baghdadi. Tidak ada siapa yang berani menolak. Tetapi yang mengherankan mereka menolak tasawuf. Tapi imam ini tidak berani nak tolak. Dia menolak tasawuf. Tetapi Imam Junaid al-Baghdadi, begitu juga Imam Suyuti, begitu juga Ibn Hajar al-Asqalani, mereka tak berani nak tolak. Kita heran. Disebabkan ini ada sebagian di antara umat Islam faham agama ini. Islam ini agama. Dan dalam agama Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Itu nama agama. Selain daripada itu bukan agama. Itu bid'ah. Ada ini disebutnya sebagainya tariqah, disebut juga dengan haqiqah. Apa dia kata itu bid'ah? Tidak bid'ah. Itu sebahagian daripada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana maknanya akan tariqah tidak lain. Itulah yang dibawa Nabi namanya sunnah. Cuma apa tak sebut saja sunnah disebabkan tariqah lebih dalam bimbingannya, lebih serius. Itu dari sebuah tariqah. Karena sebut sunnah hanya tak terbayang begitu. Buat pun boleh, tak buat pun tak tahu. Dia jadi ringan, jadi kecil. Tapi tariqah tak ada ajar disiplin. Itu bahasa ulama-ulama sufi yang sunnah nampak macam wajib. Tapi Nabi itu pun nama tariqah. Hakikat ataupun hakikat tidak lain agar ibadah kita sampai kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dengan kemampuan kita. Itu maksudnya ini kita solat Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemampuan untuk kita khusyuk, tapi kita tidak guna pakai kemampuan itu. Itu yang ulama ajar biarlah kamu ibadah sampai hakikat, maknanya sampai khusyuk. Kita solat Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemampuan bagi kita untuk memahami makna-makna bacaan. Paling kurang ada surah Al-Fatihah untuk dihayati, dijadikan surah untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi kemampuan, cuma kita tak pakai kemampuan itu. Jadi itu yang ulama-ulama ajar, kamu kena belajar sampai hakikat. Jadi itu yang ulama pembimbing, ulama ni buat. Maka raja berbeza sekian. Mereka pertama, mereka kedua. Perkara ini, kalau diberi contoh, kita tak banyak nampak. Melainkan kalau diberi contoh. Contoh mudah seperti mana kita belajar Quran, yang semua kita mengetahui bahawa Quran itu, apabila kita membacanya, maka wajib bertajwid. Jadi belajar tajwid itu, hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Hafal Quran semuanya fardu kifayah, tetapi menghafal Quran mana yang berkaitan dengan salat seperti mana surah Al-Fatihah jadi wajib ain. Ain itu individu, kifayah satu kelompok cukup beberapa orang yang mengetahuinya, yang belajar. Jangan sampai semua tidak tahu. Itu kifayah. Maknanya menunjukkan kafi. Kafi adalah mencukupi. Ini ada 100 orang, 10 orang. Tak mungkin cukup.
itu kifayah. Tapi kalau wajib ain, semua mengambil tempat untuk mempelajari, untuk menghafal dari surah Al-Fatihah, itu wajib ain. Okey, belajar hafal surah Al-Fatihah itu syariat. Cuma untuk lebih disiplin, maka perlu masuk pada tariqah. Itulah tarikat. Apa maksudnya? Bukan sekadar baca, tapi faham maknanya. Bukan sekadar baca, hayati maknanya. Bukan sekadar baca, tahu sedikit sebanyak cara berbelajar dengan ayat-ayat itu. Bukan sekadar baca, tahu ketafsirannya. Contohnya, ia adalah hanya kami suka maksudnya berkata, ya Allah, kami istilahkan kami kepada kami hanya mengharap kami takut pada siapa yang berkata Abdullah bin Abdullah ia kena hukum itu. Jadi bila ia kepada kami mengikuti dengan kami untuk ya Allah kepada kami bertawakal. Itu ini apa? Ini mereka dalam syariat ulama tak sentuh sangat. Ulama sentuh betul. Sejujurnya hanya syariat ini yang mana wajib dan hukum tadi. Tarikatnya yang ada dalam makna-maknanya. Contohnya, kita dah belajar surah Al-Fatihah, sudah lagi bertiga, akan tetapi bacaan kita pada hakikat. Jadi kepada kemampuan seseorang dalam dan istiqdal. Itu adalah persediaan dia dalam ilmu ini. Dia firman. Contoh, besok ni kita nak ambil periksa. Jadi hari ini kita buat persiapan bagaimana? Contoh dulu usaha. Besok nak kenduri. Hari ini persiapan macam mana? Tak ada pengalaman kenduri dah. Besok nak kaya. Hari ini persiapan senang sikit tu. Itu istiqdal. Jadi nak sampai pada hakikat, jadi mesti ada istiqdal. Ada Quran, bukan ada baca, tapi ajar oleh ulama kita. Makhrajnya bukan sekadar suara banyak. Dan bunyinya macam tu. Tetapi Quran, Allah Subhanahu Quran dan Arab dalam bahasa Arab, kita kena suara kita ikut haknya. Itu dah fikir tadi. Itu adalah hak pada huruf, hak pada mak. Bukan ini syariat dia lebih mudah. Hakikat kena dari dulu. Bayanan makna sampai hakikat makna hakikat bacaan terbaik. Agar kita menghadapi Rasulullah sebelum kita pelajari sebelum ini, khair man ta'allama wa kamu adalah yang belajar Al-Quran. Khair itu takhiyar, sebaik-baik yang terbaik dari umatku. Ada lain daripada itu. Jadi nak sampai pada khair itu kan takhiyar, kena sampai pada hakikatnya. Itu yang kata ulama, ada pun harus huruf, sifat huruf, baca Quran sampai pada hakikat hak huruf itu dia sebenar-benar. Walaupun kita lihat itu sebab lidah makna cuma yang berbeza iaitu dalam kita dalam dengan suara
menyebut biasa tersebut begini. Itu disebut sebagai dialek. Sebagaimana contoh bahasa Melayu, itu Indo, ibu dia. Dialeknya Kedah, Kelantan, Terengganu, Bismillah, itu dialek. Jadi kita kena baca Quran sebagaimana kata Rasulullah surah Al-Fatihah, ummul kitab, ummul Quran. Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah, kita kena baca pada hak yang sebenarnya itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi untuk sampai pada hakikat, seperti mana contoh yang mudah, beberapa ayat dalam surah Al-Fatihah, mungkin kita tak sampai pada hakikat, untuk berikan contoh untuk sampai pada hakikat. Dulu kita belajar Quran, kita dalam kita musafah, kita mengaji, ada gurunya, ustaz ke, ustazah ke, yang kadang-kadang dia lebih tua daripada kita, kadang-kadang lebih muda daripada kita, asalkan dia guru kita. Lalu kita baru membaca, dia mendengarkannya, kesilapan kata kita, itu gurunya, dia membetulkan. Akan tetapi, itu semua belum sampai pada hakikat. Bagaimana nak mengetahui kita telah sampai hakikat? Seperti mana contoh ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Jadi guru kita nak ajar kita pada hakikat bacaan. Jadi kita baca surah Al-Fatihah, kita bera'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia bertanya, kamu nak baca Quran ni biasa-biasa ke nak luar biasa? Kita pun tak pernah dengar biasa tu, biasa dengar yang luar biasa. Apa ada luar biasa tu salah. Salah kata. Salah biasa betul tak? Kata banyak. Seperti mana ulama Quran baca. Kaedah bukan kaedah saya sebagai ustaz salah. Kaedah ulama. Itulah daripada hakikat baca Quran. Jadi baca bismillah, bismillah, lalu dia pun perintah kita baca, kita pun baca. Mungkin ustaz ni, ustazah ni tak pernah lagi kita baca Quran. Mungkin kita dah 10 buku baca sebelum ni, ustazah kita kata okey dah tu, boleh katakan dah tu. Bacalah dengan seorang ustaz, seorang ustazah yang luar biasa juga dia. Baca surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ustazah terang. Awak kata nak baca betul-betul. Bagi saya tak guna. Saya dah 10 ustaz dah. Ustazah 40. Tak betul lagi ustazah. Tak betul. Apa yang tak betulnya? Jadi inilah maksudnya hakikat bukan kamu, hakikat yang buruk. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi contoh tadi dibaca bis, bukan bis, dia bi, bis, mi, bukan mi. Ini dibaca bismillah. Jadi yang betulnya bismillah. Bi, bukan bi, mi, bukan mi. Itu kan dia dengar. Itu nak sampai bacaan hakikat tu. Ini yang saya beri contohnya hakikat baca surah Al-Fatihah. Ulang macam bismillahirrahmanirrahim. Ditegurnya 4 minggu ke itu. Sebab apa? Hakikat. Jadi begitulah juga ilmu Islam nak sampai kepada hakikat. Ya begitulah. Sahabat untuk mencapai kepada ilmu hakikat. Kerana ilmu hakikat ni ilmu yang para Nabi, para Rasul, para wali. Itulah ulama orang saudara Anbiya, itulah ilmu dia. Itu kata itu yang ditanya apa perbezaan kita dengan alim ulama. Ulama baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Ya, yang ni kamu tak sampai lagi. Hanya bacaan. Cuba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ra ni kata. Hukum pada Ra, dia ada sifat huruf takrir.
Bila takbir, mesti ada kegegaran. Roh itu bermudah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar, ar, Ar-Rahmanirrahim. Itu hakikat baca. Tapi itu kalau pakai Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i pilih. Imam Jazari. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak tersembunyi. Terus dia baca. Ustazah nak dengar dulu lah. Kita tak boleh nak terus hakikat ni. Kita betul-betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nampaknya apa salah lagi Ustazah? Bukan 'alaihim. Bukan di. Dan jangan alai dengan alai. Jadi apa maksudnya? Itu nak hakikat. Jadi ilmu Islam pun itulah. Maknanya kita dah solat, kita dah okey dah. Kita puasa dah okey dah. Kita baca Quran dah okey dah. Cuma baru okey pada mungkin syariat. Belum masuk tarikat sebab tak dibimbing. Apa tak lagi nak hakikat. Tapi yang dibawa oleh Rasul dah ini semua. Itu pasal orang yang nolak lah. Saya telah berikan contoh, ini perlu bagi kita. Seperti mana kata ulama, waktu kamu baca hukum baca Quran pada murid kamu. Contoh, Fatihah, Ta, Kasrah, Fi, Dhammah, Tu. Beri Fatihah dekat mulut, beri Kasrah di kembangkan mulut. Doma muncungkan mulut. Ta, Ti, Tu. Asas tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa? Ini hakikat. Jadi oleh kerana itulah kita bila baca Quran, ya bacaan kita bertajwid insya-Allah semua dah sampai ke hakikat. Itu yang saya sebut tadi ada istiqdad. Disiapkan, disediakan tingginya sampai seperti mana contoh ini anak kita beranak dan bercucu kita dibawa sampai bulan baru. Mungkin yang Quran, agar ada zahab bagian Quran ataupun qiraat. Jadi di situ dah disiapkan diri dia untuk belajar ni. Lalu dia bila sebalik, dia ajar dia. Itu nama istiqdad. Seperti mana contoh orang tu belajar engineering, dia pun balik. Jadi keahliannya di situ. Tapi kita hari ini ujian banyak. Ijazahnya engineering. Balik-balik jadi syah. Ada juga yang belajar ambil ibadah Quran. Balik-balik jadi pemawari. Kawan saya itu sama. Muka dia pun insya jadi pemawari. Tapi dia Quran juga. Kata tanya kau iman kuat tak ni? No. Yang pergi umrah saja. Ujung pergi umrah pada pergi Hawaii, pergi Las Vegas. Baca ada kita sendiri. Jadi itu mukadimah kita untuk semangat kita belajar. Ini muka surat yang saya buka, muka surat 52. Mungkin saya tafsirkan secara pantas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Shaf, muka surat 552, bermula daripada ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Kalau saya baca begitu disebabkan bermula ayat 10 sebenarnya sampai ayat seterusnya habis surah ini. Jadi disebut sebagai khitobah. Khitobah maknanya bila baca ayat ini kena nada seperti mana berpidato macam khutbah di atas mimbar. Itu sunahnya. Tapi sebagai orang ustaz-ustaz pun tak tahu mereka dikenal beberapa kita tafsir yang lain-lain. Boleh tahu bahawa itu bermula ayat 10 itu sebagai khitobah. Bacaan seperti mana berpidato waktu khutbah. Bila berkhutbah ayatnya akan diseru ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi kita lihat tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, aku tak akan tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang mana perniagaan itu fadilahnya adalah menyelamatkan kamu daripada siksaan yang sungguh pedih. Ayat ini turun tak kena mana ada di antara sahabat Rasulullah SAW pun lalu mereka pun bersimpang di antara mereka. Nabi bertanya, apa yang kamu simpangkan, apa yang kamu bicarakan, begini ya Rasul. Bagaimana seorang sahabat? Sekiranya ada satu amalan Subhanahu wa ta'ala di amalan tersebut, nescaya kami akan mengamalkannya ya Rasul. Dan Rasulullah SAW tak jawab apa-apa. Semua pertanyaannya, sekiranya ada satu amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amalan tersebut, kami berjanji untuk mengamalkan. Rasulullah SAW pun berkata, kalau kemudian turun Jibril alaihissalam bacakan kepada Nabi satu surah. Ayat pertama sampai ayat 14 lengkap. Ada surah yang turun satu surah secara lengkap. Ini satu buku surah setengah ini surah. Maka ada hadis Musa saya diriwayatkan ulama itu sampai saya buat hadis itu. Setengah riwayat yang sahih membaca secara lengkap. Maka satu surah ini dari dengan ijazahkan bacaan surah satu surah secara lengkap. Dan sanadnya adalah sanad yang paling sahih di dunia adalah sanad membaca satu surah sah. Lalu Rasulullah SAW pun kembali kepada mereka. Nabi membaca daripada ayat yang pertama Subhanallah sampai wa asbahullah. Dan Nabi membaca sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim yang khitabah macam berkhutbah. Jadi di sini sebenarnya adalah jawaban. Mereka bertanya, Allah menjawab. Wahai orang-orang beriman, termasuk mereka yang bertanya itu. Hal adullukum, maka aku tunjukkan kepada kamu. Di sini disuruh bahasa adullukum kata nama, tapi kata nama di sini domir mustaqil disembunyikan. Bila disembunyikan, dia akan menjadi dua makna. Hal adullukum boleh dikatakan Allah yang berbicara. Wahai orang beriman, firman Allah, aku Tuhan kamu. Mau tak sekiranya aku Tuhan kamu dan menunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua kata ulama seolah-olah wahyu turun sampai ayat yang ke-10. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Adullukum adalah Rasulullah. Aku Rasul. Maukah aku Rasul dalam sekalian nak menunjukkan kepada kamu. Cuma di sini kata ulama hal adullukum ala tijaratin dengan makna majaz.
kiasan. Apa kan? Sebab Nabi bukan tunjuk apa-apa pun. Nabi cuma bagi tahu. Jadi nak majas. Kalau sekiranya Nabi tunjuk sesuatu, kamu lihat matahari, kamu lihat bulan, kamu lihat langit, itu bukan jadi majas. Dan di sini hal adullukum ala tijaratin, mahu tak aku tunjukkan kepada kamu satu jenis perniagaan. Jadi itu kiasan. Sebab perniagaan itu lazimnya difahami akan jual beli. Ada barangnya yang dah dijual, ada pembelinya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ada tijarah. Tijarah itu adalah perniagaan, jual beli. Tapi tak ada. Bila tak ada, di sini perlu kefahaman yang lebih mendalam tentang tafsirannya, maka dia menjadi majas kiasan. Bila dia menjadi majas kiasan, di sini disebut ilmu yang balaghah, disebut arah. Arah itu maksudnya seorang atau beriman yang Muhammad beritahu kepada umat, aku Nabi Muhammad, mahu tak aku tawarkan kepada kamu, itu jadi majas. Dan dulu mahu tak aku tawarkan kepada kamu satu jenis perniagaan, yang perniagaan itu sama-sama membahagiakan kamu, menguntungkan kamu di akhirat. Mengapa? Kerana Allah selamatkan kamu daripada api neraka. Begitu. Bagi orang yang beriman, dia memang mahu agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada neraka, kerana dia tahu amal tidak dapat menyelamatkan dia. Amal menyebabkan moga-moga Allah merahmatinya. Amal menyebabkan Allah terima amal Allah merahmatinya. Tapi bukan wujudkan maka kita pelihara daripada neraka. Itu Allah. Allah yang selamatkan siapa yang dikehendaki daripada api neraka. Masyiah Allah. Seperti mana dia Allah Subhanahu Wa Taala, dia memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki. Dia memberi liman yasha, dia yang memberi keampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Lalu kalau ikut pada usul ilmu balaghah ini, ilmu bahasa Quran ini, seolah-olah kita ditanya adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Belum ada jawapan. Orang yang mendengar beberapa jiwanya nak tahu apa itu. Itu disudut ilmu balaghah dan itu disebut ilmu bahasa Quran. Ilmu balaghah kinayah namanya. Kaedah yang kini, seperti mana seseorang berjanji pada kita, besok aku nak beri hadiah ke kau. Kau tunggu. Kita hari ini tak tunggu, tak sabar-sabar. Sebab tahun lepas dia bagi hadiah ke kita sedikit. Bukan kita senyum besar. RM9.90. Kita sungguh hadiah kat kita. Kita kawan itu orang kaya kan. Jadi, esok ni, hari lahir kita, birthday kita, dia nak bagi hadiah. 2 tahun lepas, dia bagi kita hadiah upah sedikit. Ke rumah macam tinggi, macam tabung. Real di rumah, 3 tingkat. Jadi, saya nak bagi tahu ni, kalau sekiranya kawan tak pernah bagi hadiah, tiba-tiba dia begitu, besok apa nak bagi hadiah? Rumah dah dapat, kereta dah dapat, akak dah dapat. Jadi tadi itu mana menunggu-nunggu ni untuk sampai ke esok. Tak tahu apa hadiahnya. Lalu begini juga dalam ayat ini, bila Allah kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Bagi sifat orang yang beriman, iaitu dari dalam amanu, dia sama. Sebab ada masuk ke jiwa dia. Kalau dia orang beriman, berubah-ubah jiwa dia. Apa dia? Tapi kalau dia tak ada iman, dia tak kisah. Kat rumah dia tengok TV ke, dia boleh tidur ke, dia nyenyak tidur. Tunggu dia besok. Sebab apa? Hari tu, waktu tahun lepas dia jadi 4 batang sate, dia belanja. Dia pun tak kisah. Saya dah 40 cucuk, 40 batang. 4 cucuk je.
Tapi kalau dia hadiah aku yang tahun lepas tu, kereta sebiji, rumah sebiji, berubah-ubah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu itulah. Jadi akhirnya Rasulullah pun baca. Jadi itulah tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu perlu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul. Cuma pertanyaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lalu Allah perintah beriman. Di sudut bersyarat kalimah tu'minuna billahi wa rasulihi. Tu'minu itu adalah fi'il mudhari', fi'il mudhari', present tense, bukan past tense. Kaidahnya di sudut bersyarat adalah agar kamu sentiasa beriman dan sentiasa memperbaharui iman, berterusan agar iman kamu semakin meningkat. Itu yang disebut tu'minuna billah. Maksudnya apa? Agar kamu memiliki iman yang mantap, bertambah iman. Begitu juga kamu beriman pada Nabi kamu, bermaksud cinta kamu pada Rasul itu lebih lagi ditambah. Seperti mana hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku yang paling dicintai daripada dua ibu bapanya, anak-anaknya, manusia semua. Jadi kita maksudnya adalah beriman pada Rasulnya, beriman pada Rasul, cinta kamu pada Rasul lebih daripada cinta selain daripada. Wa tujahiduna fi sabilillah. Begitu juga kamu perlu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu, dan begitu juga dengan diri kamu, jiwa raga kamu. Dah masuk? Ya. Macam mana tadi? Boleh tanya saya habiskan ini. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang Allah nak bagi kepada kamu sekiranya kamu mengetahui. Apa maknanya? Kira cerita apa lima. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada ayat ini bahawasanya Allah perintah kita sentiasa memperbaiki iman, memperbaiki iman. Maksudnya adalah kita moga-moga termasuk orang yang beriman, insya-Allah. Tapi kita perlu melihat iman kita agar bertambah. Bagaimana sekiranya kita melihat dosa kita istighfar, itu menambah iman. Lihat lagi dosa, istighfar lagi, itu menambah iman. Rasulullah SAW berdoa, Allah gambarkan dosa-dosa banyak. Tahu Nabi astagfirullah 70 kali. Bukan istighfar Nabi kerana diri yang salah, tapi Nabi pada umat dia buat salah, dia yang istighfar 70 kali. Itu adalah hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.